Ya, marilah mari kau yang Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita mari temu pula pengajian kita madah pendidikan Islam. Bicara pendidikan Islam lah, luar bicara PI. Hari ini ialah hari apa? Hari Selasa dah, Yaumus Selasa. Al-yawm Yaumus Selasa wahid wa salasun.วันที่30นะวันอังคารที่31ใช่ไหมYaumus Selasa tarikh wahid wa salasun Singhakum arba'ah wa sittunนะjadi ada orangคนที่ยังไม่สอบมีอีกกี่คนada lagiคนorang tak sอบbaru niคาบที่แล้วเราสอบ10คะแนน Sabuddin Sabuddin แล้วก็อีกแล้วก็Lutfi ก็ Lutfi tak sอบlagi baru ni Sabuddin Lutfi lepas tu punอีก2คนโอเคนะคนที่ยังไม่สอบdahโอเคถ้างั้นcepat sอบdalamคาบniนะ untuk orang yang tak sอบlagi tu dia cepat kita nak cariเวลาสอบสักครึ่งชั่วโมงนะorang yang tak sอบlagi dia ไปกดลิงก์dalam line เลยนะใครที่ยังไม่สอบไปกดลิงก์dalam line แล้วก็สอบเลยก็ nak tunggu start lagi kalau biar orang masuk habis lagi ada orang biar tak hari lagi ni biar tak hari lagi ni 3 orang tak sอบlagi dah 3 orang Abham Lutfi Sabuddin orang lain ada lagiคนที่ยังไม่สอบหรือว่าต้องรออีกแป๊บนึงให้เข้ามาหมดก่อนtunggu start lagi dah Sabuddin nanti tunggu start gitu nanti start lagi sikit dah dalam 10 minit lagi dah nak tengok biar takut orang masuk tak habis lagi jadi nak buka sekaligus lalu nah okey kalau ni 3 orang dah 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 sub nanti tunggu start lagi jadi lepas tu kita mari tengok klip video dulu dah hari ni kita masuk pelajaran hak baru ialah bersuci hari ni dah pelajaran yang 21 hari ni dah bersuci tapi sebelum dah nak masuk baca dalam buku teks tu ada klip video nak kita tengok bela-bela dah video bahasa Malaysia tengok ia ngajar berkenaan dengan pengajaran hari iniก็คือบทสุจิการเรื่องความสะอาดนะวันนี้เป็นบทใหม่เป็นบทที่20เรื่องความสะอาดหรือว่าบทสุจินะภาษา Yawi อ่านว่าบทสุจิ asas kebersihan ในหน้าเท่าไหร่หน้า130ให้ดูคลิปวิดีโอก่อนแล้วก็หลังจากนั้นจะเปิดให้สอบคนที่ยังไม่ได้สอบเห็นนะ Semua sudah ada? Ada. Okey, semua sihat ke hari ni? Sihat. Alhamdulillah. Bagus. Okey, semua masih okey? Okey, Ustazah. Okey, bagus. Okey. Sebelum kita mula, meminta ketua kelas Saudara Muazzam untuk membacakan doa. Baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin.
رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا آمين. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Okey, semua tahu tak apa kita mau belajar hari ini? Tahu Ustazah? Tidak, Ustazah. Okey, Tidak. kejap ah. Okey, semua boleh nampak skrin sekarang? Boleh Ustazah? Nampak, bismillah. Okey. Okey, semua boleh nampak gambar di skrin sekarang? Okey, ada gambar apa di depan kamu sekarang? Ada gambar apa? Ada 4 gambar. Ada gambar apa? Laut. Laut. Pasir, batu. Payung. Okey. Payung. Bagus. Okey. Menurut untuk 4 gambar ni, kamu rasa apa kaitan yang boleh kita ambil daripada keempat gambar ni? Contohlah kan, okey, air hujan kita boleh guna untuk apa? Air laut kita boleh guna untuk apa? Lepas tu batu kita boleh guna untuk apa? Debu tanah kita boleh guna untuk apa? Okey, semua ni kita boleh guna untuk apa? Bersuci. Okey, pandai semua. Bersuci ke Ustazah? Mumtaz. Ya, betul, bersuci. Jadi hari ini tajuk kita pada hari ini adalah bersuci asas kebersihan. Okey. Okey, sebelum kita mula, Ustazah mau bagi tahu dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini supaya kamu semua boleh caknalah apa yang perlu diambil perhatian, apa yang perlu dititik beratkan. Okey, semua boleh faham? Boleh Ustazah. Okey, Boleh. pertama, para pelajar akan mampu menyatakan maksud taharah beserta hukumnya. Nanti kita akan belajar apa maksud taharah sebenarnya. Lepas tu, apa pula hukum dia? Okey, kemudian yang kedua, kita akan pelajar-pelajar semua akan mampu menyediakan alat-alat yang boleh digunakan untuk bersuci. Di bersuci ni pun ada alat-alat dia yang tersendiri. Jadi, kita akan belajar apa alat-alat dia tu. Okey, lepas tu yang ketiga, para pelajar semua akan mampu membezakan jenis-jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci. Jenis-jenis air ni bukan satu je, bukan dua, tapi berbagai. Jadi, kita akan belajar jenis-jenis air. Okey. Pertama sekali kita pergi kepada maksud taharah. Okey, siapa tahu maksud taharah tu apa? Tidak. Bersuci. Okey, pandai. Okey, taharah ni dalam bahasa Arab maksudnya bersuci. Okey, kita pergi maksud dari segi bahasa dulu, kemudian baru kita pergi maksud dari segi istilah. Okey, pertama dari segi bahasa. Taharah ni dari segi bahasa adalah suci dan bersih. Suci dan bersih. Kemudian dari segi istilah pula, dia sama je macam bahasa. Cumanya cara kita ingat, kita tambah question mark. Contohlah kan, okay, kita tengok bahasa suci dan bersih. Lepas tu kalau kita pergi istilah, suci dan bersih daripada apa? Daripada hadas dan najis. Okey. Salah-salah jelaskah? Boleh dengar? Jelas. Jelas Ustazah. Okey, bagus. Okey, jadi taharah ni suci dan bersih daripada hadas dan najis. Ingat tak? Kalau taharah ni ada dua. Okey, kita kena ingat dua tu. Hadas dan juga najis. Jelas Ustazah. Okey, sekarang kita pergi kepada hukum bersih. Adalah Wajib. Okey, bersih wajib. Contohlah kan, contohlah. Okay, sekarang ni tiba-tiba azan. Lepas tu kita mau salat. Sebelum salat tu kita kena buat apa dulu? Wudu. Okey, bagus. Jadi kita kena berwuduk dulu. Baru kita boleh salat. Boleh. Okey. Boleh Ustazah. Okey, bagus. Mumtaz semua. Okey, seterusnya untuk ayat Al-Quran ayat ke-222, Ustazah meminta tolong saudara Najhan untuk bacakan ayat Al-Quran dengan maksudnya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah SWT dan membersihkan diri. Bagus saudara Muazzam. Saudara Najhan. Bacaan yang baik. Okey. Apa yang kamu faham daripada ayat ini?
Apa yang kamu faham daripada ayat ni? Allah Allah suka suka orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Okey, bagus. Pandai Orang semua. bersih Macam disayangi Allah. okey, bagus. Pandai Fikrul. Okey, macam kita di dalam. Contohlah kalau kita ada roommate. Okay, roommate kita tu macam tidak suka membersihkan diri, lepas tu tidak suka mandi, baju pun dia tidak basuh, kotor. Lepas tu suasana kita jadi bau lah. Jadi kita suka ke dengan orang yang macam tu? Kita suka? tidak. Okey นะเดี๋ยวขอหยุดแป๊บนึงนะแล้วก็ตอนนี้คงเข้ามาหมดแล้วใช่ไหมปีฮะดอกสอบแล้วกี้นะคนที่ยังไม่สอบเดี๋ยวจะเปิดuntuk ส่งคำตอบนะเปิด untuk ส่งคำตอบข้อสอบของkita ya ดอกสอบแล้วkita นะ jadi นาวีให้เธอไปคลิกด้านไลน์ไปเลยนะคลิกลิงก์ข้อสอบด้านไลน์ข้อสอบอาจจะ10ข้อได้เอาคนที่ยังไม่สอบไปคลิกไลน์เปิดสอบเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ไปสักครึ่งชั่วโมงนะตอนนี้8 ครึ่งนะตอนนี้cikgu buka คำตอบแล้วล่ะada soal lagi bila soal pada link lepas tu kita klik dalam tu dah okey dah 3 kata baru dah sabuting berlutfi betul afham dah kita klik dalam line lepas tu masuk soal dah ada email tidak email tak dah okey masuk pada ada phone nak tanya dalam ni lah nak baca tak boleh pada tu orang lain nak tengok klik Link Ustaz lagi. apa Link. Link hak baru ni. Kau nak link hak baru ni. Boleh tak? Kau nak berkali lagi. Link hak baru ni ya. Boleh tak? Bawa klik naik atas tengok dah link hak baru ni. Link tu lah dah. Okey. Lain tu. Okey. Okey, begitulah juga Allah suka kepada mereka yang membersihkan diri. Okey, seterusnya. Okey, yang tadi kan saya cakap taharah ni kita ingat dua, hadas dan juga najis. Okey, taharah ni maksudnya tadi suci dan bersih daripada hadas dan najis. Okey, kita pergi hadas dulu Okey, hadas ni ada dua. Satu kecil dan besar. Okey, kalau hadas kecil, contohlah kalau kita mau macam tadi saya cerita yang kita mau solat, kita kena berwuduk dulu. Baru kita boleh solat. Tapi kalau tidak air, kita kena tayamum. Okay, tayamum tu semua sudah belajarkan masa Ustazah Bella ajar minggu lepas kan? Okey. Seterusnya Betul Ustazah. betul. Bagus Fatimah. Okay, seterusnya untuk hadas besar. Hadas besar ni contoh macam kita dalam suatu keadaan, contoh macam Ustazah Hidayah telah terangkan minggu lepas pasal keadaan yang mewajibkan kita mandi wajib. Contohnya keadaan kita dalam haid, nifas dan sebagainya. Jadi kita boleh mandi wajib dan kalau tidak air kena Tinja. tayamum. Okey, lepas tu yang kedua menyucikan najis. Taharah ni menyucikan najis. Okey, najis ada berapa? Tiga jenis. Okey, ada 3. ada mukhaffafah, mutawassitah dan mukhallaza. Okey, mukhaffafah najis ringan, mutawassitah najis sederhana, mukhallaza najis berat. Okey, ini Ustazah Lila sudah terangkan minggu lepas kan? Semua masih ingat kah? Okey, bagus. Okey, ingat tak? Kalau taharah ni dua aja. Hadas dan juga najis. Suci dan bersih daripada hadas dan juga najis. Okey, bagus. Okey, pandai semua. Okey, sebelum kita pergi pada alat bersuci, Ustazah mau panggil Muslim. Muslim ada? Muslim? Fikrul lah, Fikrul. Ada. Okey, Muslim. Muslim boleh nyatakan balik apa maksud bersuci dari segi istilah? Allah. Suci dan bersih daripada dua tu, apa?
Ada sesiapa boleh tolong Muslim? Saya Ada boleh hadis tolong. besar dan hadis kecil. Okey. Apa? Okey, Mira boleh tolong. Mira. Apa maksud Ya, istilah? suci dari hadas, Ya. suci dari najis dan hadas. Okey, pandai Mira. Okay, terima kasih Mira dan Muslim dan Fikrul. Terima kasih. Okey, seterusnya kita pergi kepada alat bersuci. Okey, bersuci ni pun ada alat-alat yang tersendiri. Okey, sini Ustazah kasih 3 bahagian. Okey, pertama air. Kedua tanah. Ketiga batu ataupun benda kesat. Okey, kalau air ni, satu-satunya air yang boleh kita gunakan untuk bersuci adalah hanyalah air mutlak. Okey, air mutlak ni air yang suci lagi menyucikan. Maksudnya sini, air ni sudah suci air ni, tapi dia boleh menyucikan dari kita. Contohnya macam air kita mau ambil wuduk. Okey, kita ambil wuduk. Air tu sudah suci, tapi dia boleh menyucikan lagi kita. Maksudnya dia boleh kita dengan mengambil wuduk guna air tu. Boleh faham? Boleh Ustazah. Boleh. Okey. Air mutlak ni ada 7 sumber. Pertama, hujan, embun, laut, perigi, sungai, salji dan air mata air. Okey, nanti Ustazah akan bagi akronim lah pasal macam mana menghafal 7 sumber ni. Okey, boleh? Boleh Ustazah. Boleh. Okey, contohlah kalau tidak air kan. Kalau tidak air kita boleh guna tanah ataupun debu tanah. Okey. Tapi debu tanah tu kenalah suci daripada najis. Debu tanah tu pun masih suci kalau kita mau guna. Kalau tidak air. Jadi kita boleh gunakan debu tanah tu untuk bertayamum sebagai ganti kepada wuduk dan mandi wajib. Okey, seterusnya yang ketiga, batu ataupun benda kesat. Macam Ustaz Fikrul tadi terangkan pasal beristinjak, kita boleh gunakan batu ataupun benda kesat kalau kita mau beristinjak. Okay, semua boleh faham kah? Semua boleh tangkap? Boleh. Ustazah. Okey, bagus. Boleh, Okey, kita pergi kepada 7 sumber air mutlak tadi. Okey, akronim dia HELP SSM. Semua ulang, HELP SSM. Okey, bagus. Pandai semua. Okey, H untuk Hujan. E untuk Embun. S untuk Laut. P untuk Perigi. Okey, S untuk Sungai. S satu lagi untuk Salju. M untuk apa? M. Air. Okey, jadi senang je kan kalau mau hafal 7 sumber air mutlak ni ada 7 HELP SSM. HELP SSM. Ingat tak akronim ni? Ingat. Okey. Sebelum kita pergi kepada jenis-jenis air, Ustazah Agak dah siapa dia nak tanya Pak ni? Orang hak baru masuk kan, pergi nak masuk klik linkข้อสอบได้เลยนะได้เลยไลน์นะจำเป็นต้องจะทำอะไรตะกี้เห็นยกมือแต่saya tanya balik kenapa ya kita tanya nah tadi orang dosa ada 3 ke faham lutfi tersebut ini vậy đây kenapa yaเห็นยกมือตะกี้จะทำอะไรoke apa itu tanah Ustazah mau muazzam untuk nyatakan apa alat-alat yang kita boleh gunakan untuk bersuci. Bersuci kejap. Batu, debu tanah, daun kering, bersuci kan? Air. Okey, bagus. Pandai muazzam. Pelajar contoh. Bagus. Okey, seterusnya Ustazah mau Fatin. Ada Fatin?
Ada Hafiz, Ustazah. boleh terangkan kepada kami semua tujuh sumber air mutlak dengan akronim dia sekali. Okey, tadi kita hafal HUMM. H untuk hujan, E untuk embun, L untuk laut, P untuk perigi, S sungai, S salji, M last tu mata air. Okey, bagus kan dari Cik Fatim, pelajar cemerlang juga. Terima kasih Ustazah. Okey, seterusnya kita pergi pada jenis-jenis air. Okey, air kan jenis-jenis lah. Jangan kamu, ada jenis-jenis juga dia. Okey, ada 4 jenis air. Pertama, air mutlak. Kedua, air mustakmal. Ketiga, air musyammas. Dan keempat, air mutanajis. Kita pergi satu Okay. Pertama, air mutlak. Air mutlak yang sudah terangkan tadi tu hanya satu-satunya air, jenis air yang boleh kita gunakan untuk bersuci. Okey, maksud air mutlak di sini air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Okey, lepas tu sifat-sifat dia, ingat tak? Air mutlak ni belum digunakan. Okey, air mutlak ni mesti belum digunakan. Kalau dia sudah digunakan, dia ada jenis lain lagi. Jatuh sudah martabat dia. Okey, lepas tu dia tidak berubah. Berubah 3 sifat tu. Bau, warna dan rasa. Dengan Kira kalau hawa apa maksud ni hawa macam ni? Hawaที่เพิ่งเข้ามาhawa สอบเรียงมันก่อนมาคาบให้แล้วสอบแล้วกี่hawa kalau yang ไม่สอบนะเดี๋ยวไปตอนนี้มีเพื่อนกำลังสอบอยู่นะให้ไปกดที่ไลน์กดลิงก์ข้อสอบในไลน์เลยนะตอนนี้คนที่เพิ่งเข้ามาก็คือฮาวานะถ้ายังไม่สอบก็ให้ไปกดลิงก์ข้อสอบในไลน์ได้เลยนะแล้วก็ถ้าสอบแล้วก็มาฟังคลิปของมาเลเซียไปพร้อมๆกันเลย sebab benda asing yang datang yang dimasukkan ke dalam contohlah air. Okey, lepas tu masuklah rangka dalam tu. Jadi dia masih air mutlak. Okey, apa kegunaan dia tadi? Okey. Apa kegunaan dia tadi? Boleh Suci. Okey, bersuci, berwuduk. Lagi apa? Mandi wajib. Mandi wajib. Sesuatu yang terkena najis. Okey, bagus. Pandai Madiha. Okey, seterusnya kita pergi pada air mustakmal. Okay, air mustakmal. Okay, air mustakmal ni maksud di sini air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kenapa dia nak boleh digunakan untuk bersuci? Sebab dia sudah jatuh martabat dia. Tengok maksud air mustakmal tu, air yang telah digunakan. Okey, contohlah air yang telah digunakan, contohlah kamu ambil wuduk kan? Kamu boleh nampak Ustazah sekarang? Boleh? Nampak. Boleh, Boleh. Okey, contohlah kamu ambil wuduk kan? Kamu ambil wuduk, lepas tu bawah dia tu kamu tak ada air. Jadi air wuduk kamu tu jatuh di balik tu. Jadi air yang dalam balik tu yang sudah kena guna kamu ambil wuduk tu, itu yang dinamakan air mustakmal. Maksud sini air mustakmal ni air yang sudah kamu guna. Maksudnya dia macam second hand lah gitu. Jadi kita nak boleh sudah guna untuk bersuci. Okay, lepas tu contoh sifat lainnya dia bercampur dengan benda suci. Okay, contohlah. Okay, ini air kan? Okay, ini air mutlak. Okay, air mutlak. Lepas tu dia bercampur dengan benda suci, contohnya Milo, kopi. Okay, Milo, kopi. Lepas tu kita campur. Okay, lepas tu kalau dia sudah bercampur macam tu, sudah tercampur walaupun yang dia bercampur dengan apa yang dia bercampur tu suci, dia masih dikategorikan sebagai air mustakmal. Okay, boleh faham setakat ni? Faham. Okey, kegunaan air mustakmal dia masih boleh diminum. Lepas tu selain itu kita boleh gunakan lagi. Tetapi kita nak boleh gunakan untuk dua tu. Yang tadi tu yang maksud taharah tu kita nak boleh gunakan untuk menyucikan hadas dan menyucikan
Apa yang satu tu? Najis. Najis. Okey. Jadi kita bolehlah guna Kalau sudah sabunnya sudah dah, tak apa, nak hantar kasap dah tu dah. Tak ada orang lain buat lagi bila-bila, tak apa masa nak kata lah. Okey. Tengok lagi dah. guna air mustakmal ni untuk cuci kereta ke, untuk siram pokok ke, gitu. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis yang ketiga. Okey. Jenis yang ketiga air musyammas. Okey, apa maksud musyammas? Syams dalam bahasa Arab apa-apa? Matahari. Okey, ingat tak kalau air musyammas, ingat tak matahari. Jadi, pengertian di sini, air musyammas ni air yang disimpan dalam bekas logam. Ini contoh, ini andaikan ni logam bekas logam yang terdedah kepada cahaya matahari. Kalau air ni terdedah kepada cahaya matahari, lepas tu dia dalam logam lagi, lepas tu dia telah jatuh martabat dia kepada air musyammas. Okey, sifat di sini dia terdedah kepada cahaya matahari di negeri yang iklimnya terlalu panas. Okey, kegunaan dia sini kita boleh guna, kita memang masih boleh guna air musyammas ni, tapi hukum dia makruh. Sebab kenapa makruh? Okey, contohlah ada ulama menyatakan kenapa makruh. Contohlah kalau kita guna masih panas kan antara syarat selap putih. Contoh kalau kita basuh muka kan, kita kena macam gini kan, selap putih semua kan muka kita kan, betul tak? Betul, Ustazah. Betul. Kita kena basuh betul-betul kan, kena semua kan. Kalau kita guna air makruh, macam mana kita mau basuh? Kalau kita guna air yang panas tu, air musyammas tu, macam mana kita mau basuh? Panas lah. Kita nak dapat sapu semua muka, begitu. Itulah sebab dia makruh. Okey, seterusnya kita pergi kepada air mutanajis. Okey, air mutanajis ni, semua boleh nampak ke bekas-bekas saudara ni? Boleh. Macam mana? Turun sikit ke? Jelas nampak? Jelas. Okey, jelas nampak. Okey. Air mutanajis ni adalah air yang dimasuki ataupun terkena najis. Okey. Sifat-sifat di sini, dia tidak mengalir. Contoh macam ni. Dia mengalir tak? Dia mengalir? Tidak. Okey, bagus. Okey, itu antara ciri-ciri sifat-sifat dia. Lepas tu keadaan kita mau tentukan sama ada dia air mutanajis ataupun tidak, ada dua keadaan. Sama ada dia tentu dia 2 kolah ataupun tidak sampai 2 kolah. Okey, ini kamu kena andaikan dia tidak sampai, ini saya bagi contoh, tidak sampai 2 kolah. Kalau X ni tidak sampai 2 kolah, boleh faham? Boleh Ustazah. Boleh. Kalau ini andaikan 2 kolah. Contoh mana lah boleh bagi kolah pas tunjuk kamu. Jadi kita tunjuk ni lah. Boleh faham tak? Okay, faham kan? Okay, ini andaikan lah. Ini andaikan 2 kolah. Okay? Okay, kita pergi kepada yang pertama. Yang tidak sampai 2 kolah. Okay, tidak sampai 2 kolah. Okay, kalau tidak sampai 2 kolah, contoh lah. Okay, contoh. Okay. Nampakkan semua ni? Nampak tak? Nampak. Nampak Ustazah Okay. nampak. Satu lagi. Okay, yang sampai ni, air yang tidak sampai 2 kolah. Contoh lah. Masuk dalam ni. Sampai okay. Masuk najis dalam ni. Lepas tu satu lagi pun. Masuk najis dalam ni. Dapat? Okay, masuk najis kan? Okay. Satu ni berubahkah sifat-sifat dia? Berubah? Tidak. Bau Tidak. Tidak berubah. Okay, kalau yang satu ni? Mana berubah? Berubah. Bau pun dia bau hitam sudah. Bau lain sudah. Dia macam kita andaikan lah ini najis. Tak, kita andaikan lah ini najis. Okay, andaikan najis lah. Jadi yang ini dia tidak berubah 3 bau warna dan rasa dia tidak berubah. Dia berubah bau warna dan rasa. Dia berubahkah ataupun tidak berubah, dia still dikategorikan sebagai air mutanajis. Boleh faham? Faham tak? Boleh. Okay, boleh faham kan? Tidak kisahlah dia berubahkah ataupun tidak berubah, dia still dikategorikan sebagai air mutanajis.
Air mutanajis. Mutanajis. Okey, bagus pandai semua. Okey. Okay, ini sudah air yang tak sampai 2 kolah. Seterusnya kita pergi kepada air yang sampai 2 kolah. Okey. Air yang sampai 2 kolah. Okay. Kalau air yang sampai 2 kolah, okey contohlah. Maksud najis, okay, najis lah tu. Oh, najis. Okey. Kalau air yang tidak sampai 2 kolah, okey. Kita tengok yang ini berubahkah tidak? Bau, warna dan rasa. Berubah yang ini? Tidak berubah. Tak kan? Okey, tapi yang ini berubah? Berubah. Okey, bagus. Andaikan najis. Andaikan najis. Okey. Jadi ini ini berubah kan? Ya, berubah. Okey. Kalau air yang 2 kolah, okey, kalau air yang 2 kolah, kalau dia tidak berubah apa-apa, dia tidak dikategorikan sebagai air mutanajis. No. Dia tidak dikategorikan sebagai air mutanajis. Tetapi kalau dia berubah bau, warna dan rasa, dia dikategorikan sebagai air mutanajis. Okey, boleh bacakan? Boleh, faham. Boleh bacakan? Faham kan? Faham. Okey, faham. Okey. Baguslah Ustazah. awal ni. Okey, kalau air, ingat tak, kalau air yang 2 kolah, kalau yang tidak berubah tidak dikategorikan sebagai air mutanajis. Kalau air yang berubah dikategorikan sebagai air mutanajis. Tetapi kalau air yang tidak sampai 2 kolah, tidak kisahlah dia berubahkah, tidak berubahkah, dia still dikategorikan sebagai air mutanajis. Okey, jadi kegunaan di sini, Jadi kegunaan di sini, kita tidak sah bersuci dengannya dan tidak boleh diminum. Adakah orang meminum air ni? Adakah? Ya. Okey, bagus. Pandai semua. Okey. Sebelum kita pergi kepada kepentingan bersuci, saya mau panggil siapa bertuah hari ini? Fikrul ada? Ada Ustazah, ada sini. Okey, nyatakan jenis-jenis air yang 4 tadi tu ada apa? Air mutlak lagi? Air mutlak, air mutanajis, air matahari, syamas. Satu lagi Satu lagi air yang sudah diguna. Mus? Takmal. Okey, pandai Fikrul. Yeah. Pandai cemerlang. Okey. Terima kasih Ustazah. Okey, seterusnya kita pergi pada kepentingan bersuci. Okey, siapa agak-agaknya? Kenapa kita mau bersuci? Agak-agak dia lah, agak-agak kamu. Kenapa kita mau bersuci? Nak solat. Supaya terhindar Supaya sebelum mau bersih. beribadah. Okey, pandai semua. Mudah beribadah. Okey, betul. Okey, antara yang Ustazah listkan lah. Ustazah listkan 3 je. Yang lain pun kamu boleh tahu kan? Okey, yang pertama, menjadikan suasana tempat ibadah sentiasa selesa. Maksudnya sini, kalau kita sentiasa bersuci, maksudnya kita rasa selesa lah. Di tempat kita tu tiada najis, tiada benda-benda kotor. Jadi kita rasa selesa lah. Okay, jadi lepas tu kedua, terdapat keredaan Allah dan kasih sayang Allah. Macam ayat Al-Quran yang Najhan baca tadi, Allah suka kepada mereka yang bersuci. Okay, selepas tu yang ketiga, memelihara kesihatan dan menghindarkan penyakit. Jadi contoh macam kita jaga kebersihan, lepas tu bersuci, penyakit pun tidak datanglah sebab contoh kalau kita nak jaga, kuman-kuman pun senang datang. Okay, boleh faham tak setakat ni? Boleh. Okay. Boleh faham. Okey, pandai semua. Kita pergi latihan dulu. Sekejap pergi latihan. Okey, Ustazah mau 3 orang. Ustazah mau Madiha, Mira Kalista dengan Yati. Yati ada? Yati. Ada Ustazah. Okey. Seorang 2 baca. Lepas tu isi tempat kosong. Okey, Madiha 2, Mira 2, Yati 2. Okay. Madiha dulu. Okey, alat yang digunakan untuk bersuci daripada hadas ialah kejap adalah daun dan air. Daun. Okay, air betul. Okey, satu lagi. Debu tanah. Okey, bagus, pandai. Debu tanah. Okey, Mira? Makasih Madiha. Air digunakan untuk mandi dan
Mandi dan? berwuduk. Betul. Lagi? Manakala debu tanah digunakan untuk bertayamum. Okey, betul. Terima kasih Mira. Sama-sama. Okey, Yati? Air juga digunakan untuk beristinja dan menyucikan sesuatu yang terkena najis. Batu? Betul. Batu atau benda kesat juga boleh digunakan untuk beristinja. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, betul semua. Tepuk tangan semua. Yeah. Okey, kita pergi latihan yang seterusnya. Okey, yang seterusnya Ustazah mau 3 orang. Ustazah mau Muazzam, Najhan dengan siapa mau? Siapa mau satu lagi? Syafiq. Okey, Syafiq. Syafiq ada? Syafiq ada? Okey, selain Syafiq, Macam tak ada Ustazah. Ada. siapa tu? Saya. Siapa saya? Syafiq. Okey, Syafiq ada. Okey, sekarang ni Syafiq, Muazzam dengan siapa tadi? Okey, Najhan. Okey, di sini ada pengertian. Jadi pasti sini ada jenis air. Ustazah mau kamu masukkan atau padankan mana yang betul, okey? Okay, yang pertama air musyammas, kedua air mustakmal, ketiga air mutanajis, keempat air mutlak. Okey, yang pertama yang ni, yang kanan ni, Ustazah mau Najhan. Air yang disimpan di dalam bekas lubang yang tidak pada sinar matahari. Okey, air lemak. Mas. Okey, bagus, pandai. Okey, Apa seterusnya, Lutfi? Muazzam. Yang ni, bawah Najhan. Air yang dalam suci atau terkena najis. Air mutanajis. Okey, pandai. Okey, Lutfi tu sudah dah sab. Set dah macam mana Lutfi macam mana? Sudah dah kan? Okey. Lutfi berhayang ke sab. Set dah macam mana? Okey, alhamdulillah. Pandai. Okey, Syafiq. Hantar dua-dua ni. Air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Apa? Air mustamal. Okey, jadi ini jawapan dia. Okay, kita tengok jawapan dia. Okey, sudah. Okey, semua betul. Tepuk tangan semua. Okey. Siapa? Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum tu, Ustazah mau minta seorang untuk bagi rumusan. Boleh siapa-siapa? Syafiq. Okey, Syafiq. Syafiq ada? Ada เพียงใครที่สอบยังไม่เสร็จอันนี้เหลืออีก5นาทีนะสอบเหลือเดี๋ยวจะปิดการส่งคำตอบแล้วเหลืออีก5นาทีใครที่ยังสอบ ada ke sอบsudah lagi nih อันนี้มีใครกำลังทำข้อสอบอยู่บ้างหรือว่าเสร็จกันหมดแล้วแต่แค่3คนหรือ4คนตะกี้ sudah lah ke sudah lah kan dah bah เดี๋ยวจะปิดการส่งคำตอบเลยนะ Syafiq? Syafiq ada? Okey, selain Syafiq? Macam tak ada Ustazah. Ada. Saya. Syafiq. Okey, Syafiq. Okey. Okey, ni sekarang ni Syafiq, Muazzam dengan siapa tadi? Di sini ada pengertian. Jadi pasti sini ada jenis air. Ustazah mau kamu masukkan atau padankan mana yang betul, okey? Yang pertama air musyammas, kedua air mustakmal, ketiga air mutanajis, keempat air mutlak. Okey, yang pertama yang ni, yang kanan ni, Ustazah mau Najhan. Air yang disimpan di dalam bekas lubang yang terdedah pada cahaya matahari. Okey, air Air lemak. mas. Okey, bagus, pandai. Okey, seterusnya Muazzam. Yang ni bawah Najhan. Air yang dalam suci atau terkena najis. Air mutanajis. Okey, pandai. Okey, Syafiq. Hantar dua-dua ni. Suci
Apa? Mustamal. Okey, jadi ini jawapan dia. Okay, kita tengok jawapan dia. Okey, sama. Okey, semua betul. Tepuk tangan semua. Okey. Siapa? Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum tu, Ustazah mau minta seorang untuk bagi rumusan. Boleh siapa-siapa volunteer bagi rumusan? Fatin boleh, Fatin. Boleh Ustazah. Okey, jadi hari ni kita dah belajar tentang bersuci. Tadi Ustazah ada ajar tentang jenis-jenis air. Ada air musyammas, air mutlak, air musta'mal dan air mutanajis. Lepas tu Ustazah dah berikan dengan kaedah demonstrasi air mutanajis ni macam mana kita mau kategorikan air tu sebagai air mutanajis. Lepas tu kita juga dah belajar jenis-jenis air. Jenis-jenis air. Apa tadi Ustazah? Betul. Jenis air yang ada lah. Dan kita dah dapat belajar juga apa manfaat, apa hikmah. Kenapa kita perlu bersuci. Okey, terima kasih Fatin. Betul semua tu. Okey, jadi di sini semua boleh fahamkan apa yang Ustazah ajarkan tadi? Semua boleh fahamkah? Semua boleh tangkap? Boleh Ustazah. Okey, kami sudah belajar pasal bersuci kan. Jadi lepas ni bolehlah bersuci dengan betul, guna alat yang betul, guna jenis air yang betul. Okey, boleh faham semua? Boleh Ustazah. Boleh. Okey. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, itu sahaja. Terima kasih bagi tumpuan. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey dah. Okeyแล้วจบคลิปแล้วไปให้ตานะพอเข้าใจไหมภาษาอินเตอร์รวมกับภาษามาเลยพอเข้าใจไหมแบบนั้นtuh Anas senyap lah kah duk dengar kita lepas tu learning okey masa untuk kita nak cek ชื่อ dahให้พิมพ์ชื่อ dari chat นะsudahlah kata dah biar sudahlah kata dah lepas tu start dahปิดคำตอบแล้วให้เช็คชื่อตอนนี้เช็คชื่อก่อนkan Amit ไปให้กับPatai Amit ya dok royak ni ไปให้กับPataiไปhop boleh ไปให้Amit Assalamualaikum Amit Tak payah keyboard. tak payah keyboard dah penting tak payah Amit payah tak Amit boleh payah boleh juga sikit-sikit lah boleh juga sikit-sikit kata air ada berapa jenis ada air berapa ratus payah sikit-sikit apa dah nanti kita mari baca minggu depan lah nah kita nak kebersihan okey bersuci asas kebersihan pelajaran 20 lepas tu pihak tak ada surat kali tu yang mainหนังสือ cikgu ได้ส่งไฟล์หนังสือบทนี้แหละบทเรื่องการทำความสะอาดนี่ได้แชร์ในไลน์ด้วยนะใครที่ไม่มีหนังสือถ้าจะเป็นก็เป็นได้เลยนะเป็นบทที่20เรื่องความสะอาดkalau ada มีหนังสือแล้วก็ไม่ต้องปริ้นถ้าเป็นถ้าไม่มีก็อยากให้ปริ้นแหละเพราะว่าจะได้ติ๊กสะดวกหน่อยจะได้จดสะดวกหน่อยนะโอเคbiarพิมพ์มากี่ตอนนี้ให้เช็คชื่อนะให้พิมพ์ชื่อลงในแชทเรามีเวลาอีกโอเคเดี๋ยวค่อยตอบข้ามหน้าละบอสนะเดี๋ยวค่อยอ่านข้ามหน้าตอนนี้เวลาอีกเยอะนะมีใครมีงานada nak buat งานค้างก็ให้ตามไปเรื่อยๆปัจจุพิมพ์ชื่อก่อนนะโอเคครับใครที่พิมพ์ชื่อเสร็จแล้วก็อนุญาตให้ออกได้แล้วนะใครที่จะออกก็ออกได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อข้ามหน้าแล้วกัน
เวลาอาจารย์lagi ก็จะใครให้ทำงานค้างๆถ้ามีงานค้างเขาอิชาอะไรก็ทำไปเลยนะเพราะตอนนี้เวลายังมีเยอะว่าคาบPI นี้หมดเวลา 9:30 9:30 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.